Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam TS25 kepada para peserta yang saya kasihi sekalian. Baiklah, hari ini kita akan bersama dalam e-kuliah berkaitan dengan TS25. Tahniah kepada tuan-tuan yang telah terpilih sebagai sekolah TS25 yang saya percaya ini memberikan satu semangat baru kepada tuan-tuan untuk bergerak ke arah yang lebih hebat dalam kerangka dan arena TS25. Sebelum kita pergi jauh, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya ialah Tuan Haji Rosli bin Musa, lahir di Besuk, Terengganu, berhikmat di Pahang pada tahun 1990. Sudah hampir 31 tahun saya menjadi guru, berhikmat di pelbagai jawatan, dan kini saya sebagai pegawai School Improvement Partners ataupun SIP Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Maran, Pahang. Kepakaran saya adalah terlibat berkaitan dengan perancangan strategik, kepimpinan instruksional dan juga kepimpinan digital. Dalam tempoh hampir 31 tahun itu, 14 tahun perkhidmatan saya sebagai guru penolong kanan. 3 GPK yang telah saya pegang, iaitu GPK pentadbiran, GPK HEM dan juga GPK tingkatan 6. Kemudian saya dilantik sebagai pengetua pada tahun 2013 di SMK Selancar Romping, Pahang. Kemudian berpindah ke SMK Cini 2, Pekan Pahang. Kemudian berpindah ke sebuah sekolah yang besar, yang hebat, iaitu SMK Sultan Ahmad, Pekan Pahang. Sebagai sekolah kluster, sebagai sekolah premier, sebagai sekolah rancangan khas di negeri Pahang pada ketika itu. Kemudian saya berpindah pula ke SMK Jengka Pusat 2, 3 tahun menerajui sekolah TS25 di SMK Jengka Pusat 2, barulah saya bertugas sebagai SIP Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Maran. Jadi berdasarkan kepada 8 tahun pengalaman sebagai pengetua, insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan TS25 kerana saya sendiri merupakan orang yang telah melaksanakan TS25 ini di peringkat sekolah. Insya-Allah tuan-tuan ya. Baiklah. Dalam kerangka TS25 ini kita ada 8 modul semuanya. Dan hari ini saya akan bicarakan modul 1 di bawah kuliah yang pertama, iaitu pengenalan dan kerangka konsep program TS25. Untuk ingatan semua, saya nak ingatkan semua kepada para peserta, sebelum tuan-tuan mengikuti kuliah saya, tuan-tuan diwajibkan dahulu menjalani e-latihan, modul e-latihan yang telah disediakan oleh KPM dalam portal D5. Yang itu wajib semua peserta jalani. Termasuk saya sekalipun. Saya jalani latihan di situ secara online, sama ada dalam Google Sites ataupun Google Classroom, barulah kita sama-sama mendengar kuliah saya. Sebab kuliah saya ini lebih kepada practicality, lebih kepada aplikasi. Teorinya, ilmunya tetap kena perolehi daripada bahan modul yang telah disediakan oleh KPM yang semua peserta wajib jalaninya secara online. Baik, tuan-tuan yang hormati sekalian. Dalam modul 1, saya telah senaraikan ada 12 kuliah semuanya yang akan terlibat, yang akan tuan-tuan dengar ya. Kuliah pertama, pengenalan dan kerangka konsep program TS25. Kuliah kedua, matlamat dan objektif program TS25. Kuliah 3, kepentingan program TS25. Kuliah keempat, KRA atau Key Result Area TS25. Kuliah kelima, kerangka kerja dan peranan pemimpin dalam konteks TS25. Kuliah keenam adalah hala 7, visi dan misi sekolah TS25. Kuliah 7, mengurus perubahan dalam program TS25. Kita ikuti model Kota. Yang ke-8, perubahan paradigma kepimpinan sekolah dalam kerangka TS25.
Yang ke-9, pemegang taruh dalam TS25. Yang ke-10, coaching and mentoring, prinsip dan kemahiran asas coaching. Kuliah yang ke-11, coaching and mentoring lagi, tapi berkaitan dengan proses coaching dan juga model grow. Dan akhir sekali kuliah ke-12 ialah modul-modul yang tuan-tuan akan jalani sepanjang sekolah kita menjadi sekolah TS25. Jadi untuk hari ini saya akan sentuh kuliah yang pertama saja dahulu, iaitu pengenalan dan kerangka konsep TS25. Baiklah tuan-tuan, kita selalu dengar perkataan TS25. Apa maknanya itu? Apa makna program TS25 itu? Ia merupakan program sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kejadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan, pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Ini makna ia satu usaha yang komprehensif, satu usaha yang holistik yang telah dianjurkan oleh KPM kepada sekolah. Dan kata kunci utama dalam program ini ialah yang pertama, meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Itulah tunjang utama yang harus kita faham betul-betul apabila kita melaksanakan konsep TS25. Yang kedua, mengaplikasikan amalan terbaik dalam kepimpinan dan juga pembelajaran. Dua elemen di situ iaitu kepimpinan dan juga pembelajaran. Jadi semuanya itu adalah merupakan kunci-kunci utama untuk kita faham apa itu program TS25. Baiklah, kita sentuh soal kerangka konsep dulu. Ini merupakan titik mula untuk kita bergerak lebih jauh dalam melaksanakan TS25 ini. Kena faham betul-betul kerangka konsep ini dulu, ya. Baik. Dalam kerangka konsep ini, kita fokuskan kepada segitiga tengah-tengah dulu. Itu merupakan intisari, inti TS25. Segitiga tengah-tengah itu menggabungkan tiga perkataan. Dokumen standard, pedagogi dan pentaksiran. Maknanya apa itu? Maknanya itu adalah PDPC. PDPC berasaskan kepada DSKP. Dokumen, Standard, Curriculum dan pentaksiran. Dia bergabung tu. Dia tak terpisah macam dahulu. Okey? Hari ini apabila kita dilanda COVID, DSKP telah dijajarkan kembali, dikenali sebagai DPK 2.0. Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 yang menjadi rujukan utama untuk guru-guru melaksanakan PDP dalam kelasnya. Dalam DPK 2.0 itu telah disusun, sukatannya telah disusun kepada kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Jadi yang asas ini yang wajib dihabiskan, yang wajib dikuasai oleh murid. Sebab itulah kita kena gunakan DPK 2.0. Baik. Kemudian dilengkapi dengan pedagogi. Pedagogi hari ini tak lain tak bukan kita kena laksanakan PAK 21. Sekolah TS25 ataupun belum lagi TS25 memang wajib melaksanakan PAK 21. Kemudian barulah pergi kepada, kita adunkan pula dengan pentaksiran. PBD, pentaksiran bilik darjah. Sebab itu tiga segi itu, dia tak boleh dipisahkan. Dia bergerak serangkai. Ini adalah inti utama dalam kerangka konsep TS25. Baik. Daripada tiga segi, dia dilingkari oleh, disokong oleh
persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna. Kemudian, di luarnya itu disokong pula oleh pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti. Semua elemen-elemen yang tergambar di dalam kerangka ini tak lain tak bukan niatnya ialah untuk kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. So, nawaitu TS25 adalah untuk kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Baiklah. Ini seperti mana yang telah saya terangkan tadi. Okey. Inti utama adalah DSKP, pedagogi, pentaksiran. Tiga itu tergabung bersama, tak boleh berpisah. DSKP hari ini kita kenali sebagai DPK 2.0. Kemudian dalam pedagogi dia ada PAK 21, dia ada kebat, dia ada ITIN dan sebagainya. Kemudian pentaksiran kita pergilah kepada PBD dan juga pentaksiran awam yang diukur dengan berbagai-bagai kaedah. Apabila inti ini, dia mesti disokong pula oleh persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna. Ada satu istilah penting di situ iaitu bermakna, deep learning. Hari ini PDP kita mestilah bersifat deep learning. Pembelajaran bermakna. Baik. Dari segi persekitaran fizikal, sosial, emosi yang menyokong PDPC bermakna bagi menghasilkan kemenjadian murid. Persekitaran, environment, ekosistem itu terkait dengan apa? Terkait dengan fizikalnya, sama ada kondusif atau tidak. Terkait dengan sosialnya, sama ada harmonis atau tidak. Terkait dengan emosinya, sama ada tenteram atau tidak. So, persekitaran ini kondusif, harmonis, tenteram akan membantu mewujudkan pembelajaran bermakna di sekolah. Jadi kita sebagai PGB haruslah mewujudkan tiga situasi ini. Saya ulang balik semula. Apa dia? Kondusif, harmonis, tenteram. Barulah kita boleh laksanakan PDPC bermakna di peringkat sekolah. Baik. Apa maksud PDP bermakna? Pembelajaran bermakna ini, deep learning, mengikut Fullen, sebuah buku yang sangat popular pada hari ini, itu Fullen. Dia kata apa? Dia kata proses pembelajaran yang boleh memberikan kefahaman baru, ilmu baru yang bermakna, kekal dan mendalam kepada pelajar melalui aktiviti penerokaan, explore, penyiasatan, inquiry, pembelajaran alamiah kontekstual yang menjangkaui bilik darjah yang dilakukan bersama antara guru dan murid. Lihat tuan-tuan, dia tak lagi berupa macam kita belajar dahulu. Dia lebih kepada meneroka ilmu, lebih kepada menyiasat maklumat, lebih kepada kontekstual, pembelajaran alamiah berdasarkan situasi sekitarnya, dan yang paling penting ia menjangkaui luar bilik darjah. Kita tak boleh lagi melihat instruksional itu dalam 4 kotak, dalam kotak persegi bilik darjah sahaja. Kerana hari ini ruang classroom telah berada di mana-mana sahaja yang kita panggil sebagai Maya Classroom. Sebab itulah Fullen melihat ini sebagai satu konsep yang memberikan kefahaman yang mendalam, yang terkesan di hati anak-anak murid kita. Baru kita boleh panggil dia sebagai deep learning, pembelajaran bermakna. So, dalam konteks deep learning itu, pelajar adalah rakan pembelajaran. Amalan pedagogi yang bersifat berpusatkan murid. Kemudian memanfaatkan kemudahan digital. Itulah antara perkara-perkara utama yang harus kita gembelingkan apabila kita melaksanakan pembelajaran bermakna. Dan ini hanya boleh lahir seandainya persekitaran yang saya sebutkan tadi, kondusif, harmonis dan juga tenteram wujud di sekolah. Sebab itu dia merupakan prasyarat utama untuk kita
faham kerangka konsep TS25 ini. Baik. Kemudian kita pecahkan pula yang di luar sana. Okay? Lingkaran akhir yang di luar itu ada 3 komponen penting berkaitan dengan kerangka TS25 itu. Apa yang pertama? Iaitu pemimpin berkesan. Siapa pemimpin itu? Dia tak lain tak bukan merujuk kepada SLT dan MLT. School Leader Teams dan juga Middle Leaders Team. Kepimpinan sekolah yang berkualiti meliputi School Leader Team dan Middle Leader Team yang terdiri daripada PGB sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Ada 3 peranan di situ, peneraju, pembimbing, pendorong. Kemudian diikuti oleh SLT dan MLT yang menjadi penggerak, pembimbing dan pendorong kepada projek TS25 di sekolah. Ini perlu diperkasakan. Sebagai orang yang berkuasa di sekolah, kita perlu perkasakan SLT dan MLT kita untuk menjadi penggerak kepada apa sahaja aktiviti projek yang kita jalankan berkaitan dengan TS25. Kemudian komponen seterusnya adalah guru berkualiti. TS25 tidak akan berjaya kalau tidak digerakkan, tidak dilaksanakan oleh guru-guru yang berkualiti. Inilah dia punya tunjang utama sebagai penggerak, sebagai pelaksana untuk menjayakan TS25. Guru yang kompeten, kreatif dan inovatif serta beraspirasi tinggi. Hari ini guru itu dianggap guru berkualiti sekiranya yang pertama, ia membudaya dan melestarikan PAK 21 sepenuhnya. Kita tak boleh lari daripada laksanakan PAK 21. Kemudian dia memudayakan PLC, Professional Learning Community, menjadi budaya di sekolah itu. Kemudian dia membudayakan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi dalam pedagogi, dalam PDPC, dalam co-curriculum. Lihat, kebat itu dia tersebar dalam semua elemen. 7 elemen semuanya yang kita boleh terapkan elemen kebat tadi. Bukan sekadar dalam PDPC, tapi dalam KOKO, dalam sumber, dalam bina upaya dan lain-lain. Kemudian memperkasakan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Memperkasakan PBD, perkongsian amalan terbaik. Inilah ciri-ciri yang harus ada, gerak kerja yang harus dibuat oleh guru-guru di peringkat sekolah sebagai penggerak dan pelaksana TS25. Seterusnya, untuk menjayakan TS25, dia mesti disokong padu oleh PIBG dan komuniti. Satu lagi entiti yang menyokong sekolah, iaitu PIBG dan komuniti. Sokongan padu PIBK melalui jalinan strategik komuniti. Sekolah dengan ibu bapa, sekolah dengan PIBG, sekolah dengan komuniti setempat, sekolah dengan agensi awam dan swasta, dengan NGO, dengan alumni dan lain-lain yang saling menguntungkan. Keywordnya adalah saling menguntungkan. Jadi inilah semuanya bila kita gabungkan, dia akan terangkum dalam satu kerangka konsep yang cukup holistik dengan niat tak lain tak bukan untuk kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Ingat, TS25 hala tujunya tak lain tak bukan ialah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Saya rasa cukup sekadar itu untuk kita faham pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sub-sub topik seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.